Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini tajuk PDPR sains sukan kita adalah pengukuran kecergasan fizikal. Di dalam tajuk ini kita akan fokus pada standard pembelajaran 4.2.1 iaitu memerihal ujian untuk mengukur komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan, dan 4.2.2 memerihal ujian untuk mengukur komponen kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor. Baiklah, sebelum ni anda dah pelajari 4.1 iaitu pengenalan kecergasan. Kita dah pelajari komponen kecergasan berdasarkan kesihatan dan lakuan motor. Di bawah kesihatan kita ada iaitu ujian komposisi badan. Yang kedua, kita ada ujian daya tahan kardiovaskular. Yang ketiga, kita ada ujian daya tahan otot. Yang keempat, kita ada ujian kekuatan otot. Dan yang kelima, kita ada ujian flexibility. Manakala komponen kecergasan berdasarkan lakuan motor pula, kita ada yang pertama ujian kuasa, yang kedua ujian koordinasi, yang ketiga ujian imbangan, yang keempat ujian masa reaksi, yang kelima ujian ketangkasan, dan yang keenam adalah ujian kelajuan. Jadi dalam topik ini dia memperkenalkan anda berkaitan dengan ujian-ujian yang kita boleh lakukan berdasarkan kesihatan dan lakuan motor. Jadi saya tak nak pergi jauh-jauh dulu. Kita pergi kepada yang pertama sekali. Sebelum kita mempelajari macam mana ujian tersebut dilaksanakan, kita fokus kepada iaitu pelaksanaan ujian kecergasan. Ini adalah untuk pengenalan iaitu satu sesi kecergasan fizikal yang baik perlu mengambil kira perkara-perkara berikut. Kalau kita nak buat kecergasan fizikal, ada 5 perkara ni, iaitu yang pertama menentukan tujuan dan objektif, yang kedua memilih ujian bersesuaian, yang ketiga melaksanakan ujian mengikut prosedur, yang keempat mengutamakan keselamatan, dan yang kelima mengukur dan mentafsir keputusan. Kalau yang menentukan objektif tu maksudnya yang pertama sekali kita nak kena tentukan kalau ujian tu kita gunakan untuk menilai apa. Kalau kita nak menilai kelajuan, mestilah ujian tu adalah bersesuaian dengan kelajuan. Seterusnya persediaan sebelum ujian. Apa yang ada di dalam persediaan sebelum ujian adalah iaitu sebelum pengendalian ujian kecergasan fizikal dalam kalangan atlet dibuat, tujuan dan objektif perlu ditentukan. Maksudnya kena ada tujuan, objektif dan apa yang sesuai untuk atlet tu. Contohnya kalau atlet angkat berat, ujian yang paling sesuai adalah untuk ujian berkaitan dengan kekuatan otot. Kita tengok persediaan dia apa contohnya. Yang pertama, menilai kesesuaian program latihan kecergasan. Macam tadilah, kalau atlet angkat berat, kita bagi dia ujian berkaitan dengan kekuatan otot. Yang kedua, memberi motivasi kepada atlet untuk meningkatkan kecergasan fizikal. Motivasi ni contohnya, kalau atlet tu dia tak dapat melakukan ujian tu, kita kena bagi motivasi supaya dia boleh melakukan ujian tersebut. Yang ketiga, mengenal pasti atlet yang berpotensi untuk sesuatu sukan. Yang keempat, mengenal pasti atlet yang mempunyai kekurangan dalam satu komponen kecergasan dan memberi nasihat serta bimbingan kepada mereka. Dan yang kelima adalah memberi pengetahuan serta kesedaran tentang kepentingan kesihatan dan kecergasan kepada atlet untuk menggalakkan amalan gaya hidup sihat. Jadi ini semua adalah peranan jurulatih untuk mengenal pasti ujian yang sesuai untuk dilakukan, supaya bila dia datang ujian tu dia boleh membuat penambahbaikan untuk latihan seterusnya. Seterusnya pentadbiran ujian. Salah satu ciri ujian lapangan yang baik ialah keupayaan untuk mentadbir ramai bilangan pelaku dan mengambil masa yang singkat. Sekiranya sesi ujian mengambil masa yang lama, keupayaan pelaku akan dipengaruhi oleh kelesuan dan kebosanan. Kelemahan pentadbiran ujian ini dapat diatasi dengan perancangan yang sistematik dan prosedur ujian yang teratur. Contohnya kalau jurulatih bola sepak, dia nak membuat ujian kepada para pemain dia.
Jadi dia tak bolehlah ujian tu setiap kali dia nak uji pemain tu, dia buat ujian yang sama saja. Contohnya dia nak buat spin test, dia nak buat blip test, dia buatlah minggu ni blip test, minggu depan blip test lagi, blip test lagi. Sebenarnya dia boleh buat pelbagai, dia tak boleh fokus pada satu saja. Okey, kita tengok perancangan macam mana yang diperlukan, iaitu yang pertama, satu sesi ujian perlu dirancang dengan sistematik sebelum ditadbir. Berikut ialah langkah-langkah yang perlu yang harus dipertimbangkan, iaitu yang pertama, memilih ujian. Komponen kecergasan fizikal boleh diuji dengan beberapa ujian yang berbeza. Contohnya, daya tahan otot boleh diuji sama ada dengan ujian tekan tubi ataupun ringkuk tubi separa. Penguji boleh merancang untuk memilih ujian yang sesuai dengan mengambil kira bilangan pelaku terlibat serta peruntukan tempoh masa peralatan yang sedia ada serta ruang untuk mentadbir ujian serta bilangan pembantu penguji yang diperlukan. Okey, apa yang dimasukkan dalam contoh ni? Maksudnya bila satu ujian daya tahan otot tu hendak dilakukan, jadi kita kena tahu kemampuan yang ada untuk melakukan ujian tersebut. Kalau daya tahan otot contohnya tekan tubi. Okey, kita nak fokus kepada beberapa orang pemain. Jadi kita perlukan bilangan pembantu penguji juga. Tak boleh seorang tu uji untuk 3 orang pemain. Payah. Jadi untuk ujian ini dia melibatkan beberapa ujian bateri ujian. Ujian ni kita panggil bateri ujian. Bateri ujian jangan awak ingat bateri yang pakai AAA 2A tu. Ini adalah bateri ujian adalah jenis-jenis ujian yang menggabungkan beberapa komponen kecergasan kesihatan dan lakuan motor. Ujian tersebut boleh dijalankan secara serentak mengikut session. Satu bateri ujian kecergasan juga boleh dirancang dan dilaksanakan untuk keberlangsungan spesifik. Okey, contohnya satu bateri ujian, dia menggunakan tekan tubi. Jadi ujian tekan tubi tu digunakan untuk daya tahan otot dan juga boleh juga digunakan untuk kekuatan otot. Jadi dua ujian dalam satu masa. Jadi boleh merangkumi kedua-duanya sekali lah. Okey, yang kedua, turutan ujian. Okey, bateri ujian yang teratur dan mudah diurus adalah dilaksanakan dalam bentuk litar. Turutan bateri ujian tersebut perlu dipastikan agar tidak menguji penggunaan otot atau anggota badan yang sama. Itu awak boleh tengok di muka surat 14 di rajah 4.3 dan 4.4 yang menunjukkan turutan bateri ujian fizikal berdasarkan kesihatan dan lakuan motor. Okey, apa yang dimaksudkan dengan turutan bateri ujian ni adalah okey, kalau awak dah membuat satu ujian, contohnya dia ada 6 bateri ujian. 6 bateri ujian tu bersamaan dengan 6 stesen lah. Okey, setiap stesen dia menggunakan otot yang berbeza. Dia tak boleh menggunakan otot yang berulang. Contohnya yang pertama dia membuat ujian lompat this one ujian lompat jauh berdiri. Jadi itu adalah menggunakan otot kaki. Manakala yang keduanya dia tak boleh buat ujian kaki lagi. Dia kena buat ujian lain, iaitu ujian baling dan tangkap bola tenis, iaitu ujian koordinasi. Itu adalah ujian yang kedua. Dan yang ketiga adalah ujian dirian bangau. Ini barulah dia pergi pada kaki balik. Jadi maksudnya kaki, tangan, kaki. Okey, yang keempat dia buat apa? Ujian larian T. Ini ketangkasan. Masih menggunakan kaki lagi. Dan yang kelima, okey, dia dah tukar pula. Ujian reaksi tangan. Dan yang keenam, dia buat ujian lari pecu. Jadi perasan tak? Dia ada perbezaan daripada ujian yang pertama sampailah ujian keenam. Semua berbeza, bukan benda yang sama. Okey, seterusnya lepas turutan ujian, kita ada peralatan ujian. Okey, peralatan ujian yang dimasukkan dalam sini adalah alatan untuk melakukan ujian tersebut. Iaitu contohnya, kalau kita nak gunakan blip test, okey, kita perlukan stopwatch. Jadi kita sama juga dengan ujian-ujian yang tertentu. Dia memerlukan ramai penguji untuk menentukan berapa bacaan masa dia. Kalau kita buat seramai 5 orang atlet, takkan nak pakai satu stopwatch, kita kena ada 5 orang pengujinya. Okey, yang keempat, penguji. Sesuatu ujian yang baik bergantung kepada kemahiran penguji. Pentadbiran suatu ujian perlu mengambil kira
tentang bilangan orang penguji dan serta pembantu penguji. Okey, yang dimaksudkan dalam ni adalah penguji yang baik adalah penguji yang mahir dengan ujian yang akan dilaksanakan. Jadi dia mesti tahu, dia mesti faham prosedur dan juga dia pandai untuk mentadbir ujian tersebut. Jadi kalau dia tak tahu kegunaan stopwatch tu, susahlah untuk dia melakukan ujian tersebut. Jadi pengujian tu yang tidak cekap akan membuatkan ujian ataupun hasil ujian tu tidak kesahan dan juga tidak boleh kepercayaan. Okey. Dan last sekali kita ada borang skor ujian. Borang skor ni sangat penting lah. Kalau tak ada borang skor, macam mana kita nak catat apa hasil ujian tersebut. Okey, awak boleh tengoklah dekat muka surat 15 dan juga muka surat 16. Ada dua jenis skor ujian tu, iaitu yang pertama berdasarkan kesihatan, yang kedua berdasarkan motor. Ataupun awak nak ubah borang skor ujian ni, nak buat campuran pun boleh. Okey, jadi saya rasa kita stop sampai situ dahulu. Okey, untuk tajuk yang seterusnya kita akan buat next kelas. Okey, cuma hari ni saya nak awak selesaikan tugasan anda, iaitu membuat nota lah. Membuat nota saja hari ni. Okey, itu yang pertama. Boleh buka muka surat 13, bahagian pentadbiran ujian. Okey, saya nak bahagian pentadbiran ujian kita ada perancangan tu. Jadi perancangan ada 1, 2, 3, 4, 5. Awak salin di dalam buku. Okey, yang macam nombor 1 ni awak boleh ambil salah satu contoh lah. Nombor 2 ni awak ambil turutan ujian di rajah 4.4. Nombor 3, 4, 5 awak boleh ringkaskan lah. Dan itu sahaja untuk hari ini. Jadi selamat melaksanakan tugas anda. Okey, kita jumpa di minggu depan. Sekian, terima kasih.